Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama untuk teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 bahagian fiqh, yang mana kita akan masuk kepada pelajaran 14. Unit 2. Pelajaran 14 ini di bawah tajuk pengurusan harta selepas kematian. Unit 2 adalah faraid dalam Islam. Faraid ni apa dia? Faraid ni adalah pembahagian harta pusaka dalam Islam. Kita lihat terlebih dahulu kepada objektif bagi pembelajaran tajuk ini, iaitu memahami maksud, hukum dan dalil faraid. Yang kedua, mempelajari rukun dan syarat faraid. Seterusnya, mengetahui jenis waris dan pembahagiannya. Jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Maksud faraid ialah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Perhatikan kepada perkataan telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Hukum faraid ialah wajib ikut pembahagian harta pusaka sebagaimana yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Ini adalah merupakan kewajipan kepada kita setiap Muslim. Dalil faraid ialah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Surah An-Nisa ayat 7. Kita lihat maksudnya ialah orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah pun ditetapkan. Dan sudah hadis pula sabda Nabi SAW, Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakarin. Serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Seterusnya kita lihat dari sudut rukun faraid. Rukun faraid dia ada 3 rukun. Pertama, orang yang mewariskan harta. Maknanya sini si matilah, orang yang mati itu, orang yang mewariskan harta. Yang kedua, pewaris. Siapa pewaris? Itu orang yang nak terima harta. Yang ketiganya adalah harta itu sendiri. Jadi dalam bab faraid tak ada rukun yang namanya niat, tak ada rukun yang namanya ijab dan qabul ataupun dipanggil sebagai sirah. Tak ada rukun-rukun itu. Kerana orang yang mati, orang yang meninggal dunia itu tidak perlu niat pun, tak perlu sebut pun. Secara automatik apabila dia meninggal dunia, maka hartanya itu akan mengalir, akan secara automatiknya akan berpindah milik kepada pewaris yang ditinggalkannya. Kita lihat kepada syaratnya satu persatu. Jadi syarat sah faraid, kena tengok syarat sah kepada sesuatu rukun tadi. Pertamanya, orang yang mewariskan harta. Apa syarat dia? Kematiannya telah disahkan. Maknanya dia memang betul-betul dah mati dah. Barulah harta dia dibahagikan. Kalau tak tahu dia lagi dia dah mati atau belum, atau dia duduk sakit tenat, duduk dalam ward ICU, belum boleh dibahagikan harta pusaka. Kerana apa? Kerana dia belum meninggal dunia. Yang kedua, syarat sahnya dari sudut waris. Waris pula syarat yang utama ialah waris masih hidup ketika orang yang mewariskan harta disahkan kematiannya. Dalam buku teks ada disebutkan bahawa waris masih hidup.
Ustaz anggap bahawa ia adalah suatu statement yang tidak lengkap. Kerana mungkin akan disalah faham oleh orang yang tidak mempunyai asas dalam pembelajaran ilmu faraid ini. Jadi yang lebih tepatnya adalah waris masih hidup ketika orang yang mewariskan harta disahkan mati. Jadi di sini perlu sedikit huraian yang mana perkataan waris masih hidup ketika orang yang mewariskan harta disahkan mati, iaitu kita buat contoh di sana adanya datuk, ayah dan cucu. Ataupun kalau kita buat atuk, ayah dan cucu ni di peringkat anak dia. Kalau sekiranya dalam satu kemalangan si atuk ni meninggal dunia di tempat kejadian, dan anak kepada atuk ni yang kita panggil ayah ni, dia meninggal dunia di hospital. Jadi kedua-duanya telah meninggal dunia, tetapi ketika mana si datuk ini meninggal dunia, si ayah anak kepada datuk ini ketika itu masih hidup, maka dia layak menerima harta pusaka daripada ayahnya ini. Dia layak menerima harta pusaka, tetapi taklah sempat dibahagikan kepadanya. Nak buat macam mana? Kena kira seolah-olah kita dah bahagikan harta itu kepadanya kerana dia masih hidup ketika mana bapanya meninggal dunia. Kemudian oleh kerana dia telah mati, maka harta itu terus mengalir kepada anaknya atau warisnya yang selepasnya pergi kepada isteri dia, pergi kepada anak-anak dia dan siapa saja yang berhak apabila dia telah meninggal dunia. Ini maksud kepada waris masih hidup. Yang kedua, mengetahui status hubungan dengan si mati. Maknanya waris ni kita tahu dia ni anak, dia ini bapa, dia ini isteri, dia itu suami. Kena tahu. Tak boleh bagi kepada sembarangan orang yang kita tak tahu status hubungan dia dengan si mati itu. Baik. Syarat yang ketiga, harta pusaka. Harta dimiliki oleh si mati. Harta tu harta dia. Jangan harta tu mentang-mentang duduk dalam akaun bank dia, maka kita bahagi. Tak, kena pastikan bahawa harta yang kita nak bahagikan itu adalah milik kepada si mati. Milik. Kalau harta anak nak ambil, kena pastikan bahawa harta itu milik ayah dia. Barulah dia boleh jadikan harta pusaka baginya. Jenis waris ada dua jenis. Satu dipanggil ashabul furud. Yang kedua dipanggil ashabul asabah. Ashabul furud dan ashabul asabah. Ashabul furud ni apa dia? Waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Nanti kita akan jumpa ada orang yang akan terima 1/2, ada 1/4, 1/3, 1/6, 1/8. Jadi macam ada bentuk tadi kita kata 1/2, 1/4, 1/4, 1/8. Ini dipanggil ashabul furud jika mereka ini ada ketetapan bahagian yang telah pun ditetapkan untuk mereka. Yang kedua, ashabul asabah. Ashabul asabah ialah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Baki daripada harta setelah dibahagi-bahagi, jika ada ashabul furud tu, maka lebihan itu akan diberikan kepada ashabul asabah. Jangan tersalah faham. Kadang-kala ashabul asabah ini menerima bahagian yang banyak setelah pembahagian diberikan kepada ashabul furud. Kadang-kala juga mungkin dia terima sedikit. Tapi ghalibnya ashabul asabah ini menerima lebih banyak pembahagian daripada ashabul furud itu. Jenis asabah, kita ada beberapa bahagian. Kita 3 bahagian bagi asabah, iaitu asabah bin nafsi. Apa dia asabah bin nafsi? Asabah dengan dirinya. Mana dia sendiri-sendiri dia, sendirian dia, dah pun dikira sebagai asabah. Siapa? Iaitu waris yang terdiri daripada kaum lelaki. Yang tertentulah. Siapa? Iaitu pertamanya bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung. Saudara lelaki kandung ni makna saudara lelaki seibu sebapa. Itu kandung di sini. Kemudian saudara lelaki sebapa. Kemudian bapa saudara kandung. Seterusnya bapa saudara sebapa. Seterusnya anak lelaki bapa saudara kandung. Kemudian anak lelaki bapa saudara sebapa. Ini semua ini adalah merupakan ashabul asabah. Bukan bermakna semua orang ini dapat. Dalam satu masa cuma ada satu orang je dapat.
Yang lain lagi, dia akan terhijab, dia akan terhalang. Contohnya bila ada bapa, maka datuk tak dapat. Sebab apa? Terhalang oleh bapa. Jika ada anak lelaki, bapa tak ada, datuk tak ada, anak lelaki ada, maka cucu tak boleh dapat. Sebab apa? Dah dihalang oleh anak lelaki. Jadi itu, walaupun kita nampak bilangan mereka ramai, tetapi dalam satu masa hanya satu orang yang akan menerima yang dipanggil sebagai asabah pada ketika itu. Yang kedua, asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi senang terjemah asabah dengan orang lain. Jadi bil ghairi maksud waris perempuan dengan sebab ada waris lelaki. Laki dengan perempuan bergabung, maka dia jadi asabah. Siapa dia? Anak perempuan dengan anak lelaki. Adik-beradik, maka dengan kekuatan mereka dikira mendapat asabah. Yang kedua, cucu perempuan dengan cucu lelaki. Ini di peringkat yang bawah sedikit. Cucu perempuan dengan cucu lelaki. Ketiga, saudara lelaki kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Sila baiki. Saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Ni adik-beradik lah, lelaki perempuan. Kemudian saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Ni kalau tak ada ni pergi ke sini, tak ada ni pergi sini, tak ada ni pergi sini. Ni dia akan berturut-turut juga. Kemudian asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi iaitu waris perempuan dengan sebab adanya waris perempuan lain. Maknanya perempuan sama perempuan, dia kadang-kala dia jadi juga asabah ma'al ghairi, bersama dengan perempuan yang lain. Mereka ialah saudara perempuan kandung. Mereka berkumpul. Ada dua orang. Maka dikira sebagai asabah ma'al ghairi. Kemudian saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Ini juga dikira sebagai perkongsian mereka, gabungan mereka menjadikan mereka sebagai ashabul asabah. Tapi namanya asabah ma'al ghairi. Tengok pembahagian harta pusaka. Ayah. Sebagai contoh, ayah dia ada beberapa slot untuk dia. Ada beberapa pembahagian untuk ayah. Pertamanya 1/6. Sekiranya si mati mempunyai anak lelaki. Siapa si mati ni? Kalau kita sebut ayah, mestilah anak kepada ayah ni. Jadi dia dapat 1/6. Kalau orang yang mati tu, anak dia yang mati tu ada anak lelaki, maka ayah dapat 1/6. Asabah, sekiranya si mati tiada anak. Anak bagi ayah ni meninggal dunia belum kahwin lagi, maka ayah akan dapat asabah. Maknanya lepas bagi, kesemuanya milik ayah. 1/6 dan asabah. Sekiranya si mati mempunyai anak perempuan sahaja. Jadi anak dia yang meninggal dunia ada anak perempuan sahaja, maka ayah dapat 1/6 dan tunggu tengok pula ada baki. Baki semua ayah ambil. Jadi 1/6 dan juga asabah. Baik, seterusnya ibu. Ibu dia ada 3 pembahagian untuk ibu. 1/3 sekiranya si mati tiada anak. Siapa yang mati ni? Anak pada ibu ni lah. Jangan pening ya. Anak pada ibu ni meninggal dunia. Tapi anak dia mungkin tak kahwin, maka sekiranya si mati tidak ada anak, maka ibu akan dapat 1/3. Ataupun sekiranya si mati tidak ada anak dan hanya mempunyai tidak lebih dari seorang saudara lelaki atau perempuan. Okey. Yang meninggal dunia ni, anak pada ibu ni, dia tidak ada adik-beradik. Ada pun seorang je adik-beradik dia. Tak kira lah adik-beradik belah mana-mana pun, tapi dia ada seorang je adik-beradik dia. Maka ibu dapat 1/3. Kedua, ibu dapat 1/6 sekiranya si mati mempunyai anak. Maknanya anak bagi ibu ni dah kahwin, ada anak, maka ibu akan dapat 1/6. Atau terdapat lebih daripada satu orang saudara lelaki atau perempuan. Maknanya adik-beradik yang mati ni ada lebih dari seorang. Ustaz nak bagi tahu bahawa dalam buku teks tu ada sedikit kesilapan. Dia kata lebih dari 2. Maknanya itu tak betul. Yang betulnya ialah jika si mati ini mempunyai lebih dari satu orang adik-beradik, maka secara automatik ibunya mendapat 1/6 sahaja. Yang seterusnya 1/3 daripada baki. Macam mana 1/3 daripada baki? Apabila ibu bersama ayah dan salah seorang daripada suami atau isteri.
Maknanya yang ada ketika tu ibu ataupun suami. Kalau yang meninggal tu perempuan, maka yang tinggal lagi suami. Kalau yang meninggal tu isteri, yang meninggal tu suami, yang tinggalnya isteri. Maknanya ada ayah, ada salah seorang daripada suami atau isteri, maka ibu dapat 1/3 daripada baki. Daripada baki maknanya daripada kita kata bahagian asabah tu, dia dapat 1/3 daripada bahagian itu. Kemudian pembahagian harta untuk suami. Suami ni dia ada dua bahagian, dua keadaan. Sekiranya si mati tiada anak, maka suami dapat 1/2 harta. Sekiranya si mati ada anak, isteri dia yang meninggal dunia ni ada anak, tak kira lah anak dengan dia ke, anak dengan siapa dia ke, tak kira. Suami dulu ke, maka si suami, bila mana si isteri yang meninggal dunia ini ada anak, maka dia dapat 1/4 daripada harta isteri. Keempat, anak lelaki. Anak lelaki ini, dia sebenarnya huraian yang agak panjang. Tapi kita ambil sikit. Seluruh harta. Dia boleh dapat semua harta. Jika si mati meninggalkan hanya anak lelaki. Maksudnya, waris lain tak ada. Maka, si anak lelaki ini bolut semua harta. Dia jadi ashabul asabah. Dia halang semua orang lain. Maka dia dapat semua harta tersebut. Jika ibunya meninggal dunia. Ini perlu diteliti pula. Kalaulah si ibu yang meninggal dunia itu dia masih ada ayah, dia masih ada mak, dia masih ada kita kata dia ada anak perempuan, maka kena bahagi dululah. Kena bahagi dulu kepada waris-waris yang ada. Maknanya ibu yang meninggal dunia ini, kita tengok dulu. Kalau ayah dia ada, ibu dia ada, kena bagi dulu. Ayah dia berapa bahagian, mak berapa bahagian. Kemudian ada baki. Baki tu semuanya akan diambil oleh anak lelakinya. Kalau anak lelakinya ramai, maka anak lelakinya bagi sama-sama dia. Kalau anak lelakinya itu ada bersama-sama dengan anak perempuan, adik-beradik, ada lelaki perempuan, maka nanti dia akan bahagi. Ada cara pembahagian yang tertentu untuk mereka. Keadaan ini dinamakan sebagai asabah bin nafsi. Lelaki ni dia panggil, dia ni asabah bin nafsi. Asabah dengan diri dia sendiri. Dia sendiri itu kuat, dikira kuat. Kerana apa? Dia merupakan anak lelaki kepada ibu atau bapa yang meninggal dunia. Okey. Seterusnya, anak perempuan. Anak perempuan ni dia ada beberapa pembahagian untuk dia. Pertamanya, jika berlaku kematian dan anak perempuan ni dia anak tunggal. Anak tunggal bagi si mati. Dia seorang dia. Maka dia akan dapat sebahagian atau 1/2 daripada harta. Jika si mati ni ada 2 atau lebih anak perempuan, maka dia dapat 2/3 daripada harta. 2/3 daripada harta. Jadi yang lebih lagi ke mana? Kalau lebih lagi ashabul asabah, ada orang asabah yang akan ambil. Okey. Yang ketiga, asabah bil ghairi. Jika bersama anak lelaki. Maknanya anak perempuan ni dia ada adik-beradik dia, lelaki, ada lelaki lagi, maka dengan itu mereka akan ambil semua baki harta dan dibahagikan sesama mereka. Cuma pembahagiannya di antara lelaki dengan perempuan ini disebutkan dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maknanya harta tu kalau kita ada, dia dengan abang dia je ada. Dia 2 beradik, lelaki seorang, perempuan seorang. Maka bahagian perempuan 1 bahagian daripada bahagian lelaki. Maknanya kalau ayah dia tinggalkan wang tunai sebanyak 30,000, adik perempuan akan dapat 10,000, abang akan dapat 20,000. Itu cara pembahagian yang telah pun ditetapkan oleh Islam. Kenapa begitu? Memandangkan tanggungjawab yang diletakkan kepada lelaki adalah besar untuk menjaga keluarganya, sedangkan perempuan tanggungjawab asalnya adalah jaga rumah tangga sahaja. Jika dia berkahwin, dia akan dijaga dan dia akan dibelanja oleh suaminya. Manakala lelaki, dia yang akan mengetuai keluarga dia, dia akan menjaga, memberi nafkah untuk anak-anak dan juga isteri dia. Atas dasar itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun, mungkin itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bagi lelaki 2 bahagian daripada bahagian perempuan dalam kes yang sebegini. Okey, isteri. Maknanya, isteri ni dapat berapa?
Kalau isteri ni mana siapa meninggal? Mesti suami lah meninggal. Isteri akan dapat 1/4 jika si mati itu suaminya itu tiada anak. Okey. Anak ni anak daripada mana? Sama ada anak dengan dia, anak dengan dia ataupun anak dengan isteri-isteri lain, tak kira. Janji yang kita nak tengok suami ni ada anak atau tidak ketika meninggal dunia. Maka jika suami itu tidak ada anak, isteri akan dapat 1/4 daripada harta suami tersebut. Jika si suami itu ada anak, si mati itu ada anak, maka isteri hanya akan dapat 1/8 daripada bahagian harta suaminya. Kalau isteri itu ada 4 orang, maka 1/8 bagi 4 lah. Kalau isteri ada 4 orang, 1/4 bagi 4 lah. Macam tu. Okey. Baik. Kajian kes. Ini dia buat satu kes meninggal. Seorang isteri meninggal dunia dengan meninggalkan suami, bapa, ibu dan seorang anak perempuan. Macam mana cara pembahagian dia? Okey. Jawapannya ialah suami dapat 1/4. Kenapa suami dapat 1/4? Kerana, tengok ni. Kita kata suami dapat 1/4 kerana si isteri yang meninggal dunia tu ada anak. Tengok, ada anak. Tak kira lah. Ada anak, maka suami automatik daripada 1/2 jatuh 1/4 kerana isterinya itu ada anak. Kemudian ibu dapat 1/6. Ingat tak bahagian ibu 1/3, 1/6. Ibu dapat 1/6. Kenapa? Kerana isteri yang meninggal dunia ini, anak ibu ni ada anak juga ni. Dia ada anak. Maka ibu dapat 1/6. Kemudian bapa. Bapa, dia ada bapa lagi. Bapa dapat 1/6 tambah asabah. Tambah campur dengan baki. Dan bagi anak perempuannya, dia dapat 1/2 daripada harta ibunya. Itu. Jadi, ini cara pembahagian. Kena bagi dulu harta itu kepada bahagian-bahagian tertentu. Kemudian barulah kita bagikan ini 1/4, dapat ini 1/6, 1/6, 1/2. Ada baki. Baki bahagian bapa. Itu cara gambaran, sedikit gambaran berkaitan dengan cara pembahagian harta pusaka ini. Hikmah pensyariatan faraid. Mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta yang menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Maknanya Allah dah tetapkan kena patuh pembahagian-pembahagian ini. Jadi bila dah patuh, tak ada bergaduh lah. Yang kedua, menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewarisi harta. Mewariskan harta. Jadi orang yang bila matinya ayah, maka adalah bahagian dia dulu. Bahagian dia dulu untuk dia teruskan dulu kehidupan. Mungkin dia kena bekerja pula, tapi at least dia adalah sedikit daripada peninggalan ibu dan bapanya ataupun orang yang mewariskan harta kepada ini. Hikmah yang ketiga, menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maknanya harta ini telah pun ditetapkan, dia tak akan pergi kepada yang lain dah, kerana ia dah ada dalam enakmen Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Kerana sepatutnya tidak ada poin untuk mereka berdengki di antara satu sama lain kerana pembahagian harta tersebut telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kehebat, anak derhaka buang wanita uzur, berebut harta dikubur. Selepas menghantar ibu yang uzur ke pusat jagaan orang tua 2 tahun lalu, tiga beradik derhaka itu langsung tidak pernah menjenguk lagi. Tak pernah jenguk ibu dia lagi. Pelbagai alasan diberi, tetapi sebaik saja wanita malang itu meninggal baru-baru ini. Mereka muncul ketika orang ramai sedang menguruskan jenazahnya semata-mata mahu menuntut harta. Berdasarkan keratan akhbar di atas, huraikan pandangan anda tentang isu tersebut. Jawapan yang Ustaz sediakan adalah kurang penghayatan agama kerana sibuk mengejar kemewahan dunia. Kesannya mereka hidup dalam kejahilan. Kesimpulannya, kita hendaklah menjaga keseimbangan hidup dunia dan juga akhirat agar mendapat keredaan daripada Allah. Jadi perhatikan perkataan kerana, kesannya, kesimpulannya, kita hendaklah, dan agar sekali lagi Ustaz dadangkan di situ untuk melengkapkan rangka jawapan bagi jawapan soalan kebat ini. Mudah-mudahan ianya dapat membantu para murid sekalian dalam menjawab soalan-soalan berkaitan dengan kebat.
Jadi kita dah sampai kepada penghujung, kepada penutup. Ustaz harap para pelajar, para murid sekalian dah dapat untuk faham apa yang telah pun Ustaz jelaskan, dan jangan lupa juga untuk share dan subscribe video ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada yang lain. Jadi Ustaz undur diri dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.